Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fawaz bin Abdul Rasid, pustakawan di Perpustakaan Universiti Malaysia Pahang. Saya bertugas di unit rujukan yang telah diberi nama baru Seksyen Pendidikan dan Penyelidikan. Jadi kita teruskan dengan ulasan buku Pendidikan Tahfiz dan Kemahiran Insaniah ini. Buku ini dihasilkan untuk melihat sejauh mana perkembangan pendidikan tahfiz dan kemahiran insaniah di kalangan hufaz di dalam negara kita. Buku ini ditulis oleh Dr. Rashidi Abbas, merupakan pensyarah kanan Pusat Bahasa Moden dan Sains Penulisan UMP, dan penulis kedua dia adalah Dr. Azhar Jaafar daripada Kolej Yayasan Pahang. Jadi saya ingin terangkan tentang detail fizikal dia. Buku ini warna kuning, diterbitkan pada 2018, mempunyai lebih kurang 154 muka surat. Seterusnya saya ingin terangkan kenapa saya memilih buku ini untuk diulas. Buku ini telah memenangi anugerah buku negara, buku umum terbaik kategori pendidikan, yang telah diadakan di PWTC Kuala Lumpur pada 2019. Ada 3 isi kandungan yang akan saya sentuh dalam buku Pendidikan Tahfiz dan Kemahiran Insaniah ini. Yang pertama adalah ingin saya tekankan, yang saya rasa yang penting ialah tentang yang pertama, isi kandungan pertama, iaitu konsep Islam itu sendiri dalam membangunkan minda hufaz. Konsep Islam dalam membangunkan minda hufaz ni ada 7. Yang pertama adalah Rabbaniyah. Rabbaniyah ini adalah bermaksud undang-undang peraturan syariah ini datang daripada Allah, yang mana ianya adalah bersifat mutlak, bersih dan sempurna. Jika dibandingkan dengan undang-undang manusia, yang pasti ada kelemahan dan pasti ada penyelewengan. Seterusnya yang kedua, konsep Islam yang kedua adalah bersifat ganjaran, bersifat dunia dan akhirat. Yakinlah para hufaz dan institusi hufaz, jika melaksanakan pendidikan tahfiz ini, mereka akan mendapat ganjaran di dunia dan mendapat ganjaran di akhirat. Seterusnya yang ketiga, konsep yang ketiga ialah universal. Konsep Islam universal ini bermakna ianya adalah sesuai untuk dilaksanakan oleh semua manusia, tak kira tanpa mengira bangsa, tanpa mengira negara. Ia sesuai untuk dilaksanakan. Yang keempat, konsep Islam yang keempat dalam membangunkan minda hufaz adalah syumul dan lengkap. Konsep Islam syumul dan lengkap adalah ianya meliputi hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam, seperti ibadah, seperti jual beli, nikah, politik, ekonomi. Ianya merangkumi semua dalam konsep Islam yang bermaksud syumul tadi. Yang kelima ialah seimbang. Jadi konsep yang kelima ini bermaksud ajaran Islam meliputi penjagaan rohani dan jasmani, meliputi juga dunia dan akhirat. Jangan kita terlalu mengejar dunia sehingga melupakan akhirat. Ada ilmuwan berkata yang kita kejarlah dunia seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun lagi, dan kejarlah akhirat seolah-olah kita akan mati pada esok hari. Seterusnya, konsep Islam dalam membangunkan minda hufaz yang keenam ialah tetap dan anjal. Walaupun undang-undang Islam ini adalah bersifat tetap, tapi ada juga kelonggaran, keistimewaan yang diberikan kepada kita semua orang Islam. Contohnya dalam solat kita ada kelonggaran dari segi jamak dan qasar. Dalam puasa kita ada fidyah. Yang terakhir sekali, yang ketujuh, konsep Islam yang ketujuh adalah berkenaan ajaran Islam ini tidak menyukarkan. Ajaran Islam ini mudah untuk diamalkan oleh semua. Kalau kita dapat lihat hari ini, pelbagai konsep-konsep ajaran Islam untuk menyebarkan ajaran Islam, untuk menambahkan ilmu kita dengan Islam adalah seperti program-program di kaca TV seperti Pencetus Ummah, Imam Muda dan Da'i. Itu sahaja 7 konsep Islam dalam membangunkan minda hufaz. Seterusnya kita sambung ulasan buku Pendidikan Tahfiz dan Kemahiran Insaniah ni di luar perpustakaan UMP. Jadi kalau kamu dapat lihat di luar perpustakaan ni, kita di sekitar Tasik. Tasik ni sangat cantik, so boleh tengoklah view-view
di Tasik Perpustakaan. Okey, tanpa melengahkan masa, saya teruskan dengan isi berkenaan amalan akhlak dalam kehidupan hufaz. Ada 7 akhlak yang perlu hufaz ada dalam kehidupan seharian mereka. Okey. Yang pertama adalah amanah. Setiap hufaz perlu menghargai kepercayaan amanah yang diberi dengan melaksanakan tanggungjawab dengan baik. So, hufaz ni dia perlu menjaga diri dia, rohani dia, jasmani dia untuk berbakti kepada agama. Okey. Yang kedua adalah bertanggungjawab. Akhlak yang kedua adalah bertanggungjawab. Setiap hufaz ni dia perlu melaksanakan tanggungjawab yang diberikan, tugas yang diberikan dengan sempurna. Okey. So, selain itu juga tanggungjawab mereka, setiap tanggungjawab mereka dalam kehidupan mereka perlu dilaksanakan dengan sempurna. Sebagai tanggungjawab sebagai seorang anak, mereka perlu berbakti pada ibu bapa, menjaga ibu bapa. Tanggungjawab sebagai suami, mereka perlu memberi nafkah, menjaga isteri dan anak-anak, dan tanggungjawab sebagai ahli masyarakat. Okey. Yang ketiga, akhlak yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas di mana setiap tugasan, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh hufaz, mereka perlukan meletakkan niat yang ikhlas. Ikhlas ni mereka melakukan kerja tanpa mengharapkan sebarang balasan, pujian. Melakukan semuanya adalah kerana Allah Ta'ala. Okey, seterusnya saya sambung terus. Yang keempat adalah mereka perlu bersabar. Dalam setiap tugasan harian mereka, walaupun banyak dugaan, banyak masalah, mereka perlulah bersabar dengan setiap dugaan yang datang, masalah yang datang. Okey, yang seterusnya saya sambung. Yang kelima adalah mereka perlu bersikap adil. Okey, adil ini maksud dia setiap pekerjaan yang diberikan, mereka perlulah meletakkan, membuat keputusan pada tempat asal, tempat yang sepatutnya. Okey. So, mereka perlu melakukan tugas dengan adil, seperti tidak bertindak berat sebelah, kan? Seperti tidak melakukan keputusan itu mementingkan mana-mana pihak. Mereka perlulah adil. Contoh dia, dalam mereka mengajar, mereka tidak perlu memberatkan, melebihkan pada ahli keluarga sendiri. Mereka perlu mengajar dalam adil. Setiap individu perlu mendapat hak yang sepatutnya. Seterusnya, yang keenam adalah berakhlak mulia. Para hufaz ni perlulah dalam jalankan tanggungjawab amanah dia, mereka perlulah mengamalkan sikap-sikap yang baik, yang boleh diteladani, boleh dilihat oleh masyarakat setempat untuk mereka menghormati para hufaz. Yang ketujuh, yang akhir sekali adalah bersyukur. So, para hufaz mereka perlu menerima nikmat yang Allah kurniakan dengan mengucap Alhamdulillah dan terus istiqomah melakukan perkara-perkara yang baik. So, penting 7 akhlak dalam kehidupan hufaz ini untuk mereka amalkan dalam kehidupan seharian mereka, untuk memastikan mereka menjadi hufaz yang terbaik, insya-Allah. Seterusnya, isi yang ketiga ialah berkenaan kemahiran insaniah yang perlu hufaz ada. Okey. Al-Quran dan hadis telah menjelaskan secara terperinci tentang kemahiran insaniah. Hufaz perlu ada 7 kemahiran insaniah ini dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Okey, kemahiran yang pertama adalah kemahiran komunikasi. Okey, dalam adab berkomunikasi, hufaz perlu bercakap benda-benda yang benar, benda-benda yang bermanfaat untuk orang semua. Jadi mereka perlulah elak daripada bercakap bohong, menipu, mengumpat dan selainnya. Dan adab berkomunikasi ini mereka perlulah mengamalkan amal ma'ruf nahi munkar, iaitu menggalakkan orang membuat perkara baik dan mencegah perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Dan dalam berkomunikasi ini dia ada 3 peringkat. Okey, peringkat yang pertama adalah berkomunikasi dengan Allah, iaitu bermaksud kita melakukan amal ibadah seperti solat, zikir, membaca Al-Quran. Itu komunikasi dengan Allah. Yang kedua adalah komunikasi sesama manusia. Ianya bermaksud kita berurusan dengan manusia seperti berbual, berborak, itu adalah sesama manusia. Yang ketiga adalah dengan diri sendiri. Komunikasi dengan diri sendiri adalah seperti kita muhasabah diri, melihat diri kita, memperbaiki diri kita. Okey, saya teruskan dengan kemahiran insaniah yang kedua. Okey, para hufaz perlu ada kemahiran pemikiran kritis dan penyelesaian masalah. Ianya setiap masalah pasti ada jalan penyelesaian terbaik.
para hufaz perlu bijak memikirkan idea-idea yang baik untuk menyelesaikan semua masalah. Okey, so dalam pemikiran kritis ni, ianya dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan ketakwaan para hufaz. Okey, yang seterusnya, kemahiran pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat. Islam sangat menggalakkan para hufaz belajar, mencari ilmu, menguasai ilmu dan kongsi ilmu. Setiap dalam mencari ilmu ni, para hufaz perlu bijak memilih ilmu yang baik, ilmu yang untuk mereka ajarkan kepada orang lain, dan mereka perlu ada kemahiran dalam menguruskan ilmu itu sendiri sebelum mereka sebarkan. Okey, yang seterusnya, yang keempat. Tadi kita tukar start daripada background kita library kepada background kita KPU, Kompleks Pentadbiran Utama UMP. Okey, kemahiran insaniah yang keempat yang perlu dimiliki oleh hufaz adalah kemahiran kepimpinan. Okey, maksud pimpinan di sini, seorang hufaz perlulah menjadi pemimpin yang berwibawa dan bertanggungjawab. Okey, idola kita, pemimpin yang teragung adalah kita punya Nabi Muhammad SAW. Okey, hufaz ni perlu pastikan matlamat dia jelas untuk bawa orang yang sama dipimpin dia untuk mencapai matlamat itu bersama-sama. Itulah pemimpin yang baik. Okey, seterusnya kemahiran insaniah yang kelima adalah kemahiran bekerja berpasukan. Dalam ni ianya bermaksud bila kita melakukan kerja itu, suatu kerja itu yang berat, bila kita lakukan dalam kerja berkumpulan, ianya akan dapat mengurangkan beban kerja tu, dan kita dapat hasilkan kerja yang lebih berproduktiviti dan lebih baik hasil kerja itu bila kita kerja berpasukan. Okey, yang seterusnya, yang keenam adalah kemahiran keusahawanan. Okey, para hufaz perlu terlibat dalam perniagaan kerana untuk memastikan kita memiliki kekuatan ekonomi. Bila kita memiliki kekuatan ekonomi, kita akan lebih disegani dan dihormati. Nabi SAW juga bersabda, 9/10 sumber rezeki di dunia ini adalah dengan perniagaan. Penglibatan para hufaz dalam perniagaan ini anggaplah ianya sebagai jihad dan ibadah. Okey, yang last sekali, yang ketujuh yang perlu dimiliki oleh para hufaz adalah kemahiran etika profesional. So dalam menjalankan setiap tugasan, para hufaz perlu sentiasa mengamalkan etika-etika yang baik, yang boleh dicontohi, dihormati dan berprofesional dalam menjalankan setiap tugas harian mereka. Bagi saya, para hufaz perlu memiliki ketujuh kemahiran insaniah ini untuk memastikan mereka relevan, mereka berkaliber dan boleh menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan baik dan sempurna. Kesimpulannya, semoga buku Pendidikan Tahfiz dan Kemahiran Insaniah ini dapat dijadikan sebagai buku rujukan utama kepada para hufaz dan institusi tahfiz. Semoga buku ini dijadikan panduan, bagi buku ini dijadikan sumber rujukan utama untuk mereka meningkatkan ilmu pengetahuan mereka, untuk mereka menambah lebih baik institusi tahfiz mereka itu sendiri. Akhir sekali, semoga buku video ulasan ini dapat dijadikan juga panduan sedikit kepada semua para hufaz dan semua tontonan umumah. Dan yang baik itu semuanya adalah datang daripada Allah, dan yang kurang itu adalah datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum.